Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Mastika Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jilid yang kedua. Perkara-perkara yang membatalkan wudu. Apa dia yang membatalkan wudu? Banyak hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan asar. Apa dia asar? Penjelasan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan perkara yang membatalkan wudu dengan panjang lebar. Tengok salah satu daripadanya, asar tu dalam nota kaki nombor 11. Kalau yang naskah Jawi ni muka surat 52 belakang, itu dia panggil muka surat 52. Nota kaki dia ikut bab, dia buka akhir sekali tak, jangan tukar tempat kalau tidak ada pasang hak lain. Tengok ni. Menurut asar, maknanya kata-kata pandangan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawa bersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang telah balik dan bukan mahramnya dengan tidak berlapik adalah membatalkan wudu. Itu asar. Lepas ni kita bincang tentang asar ni, yang menerangkan perkara-perkara yang membatalkan wudu dengan panjang lebar. Kesimpulannya seperti berikut. Kesimpulan perkara yang membatalkan wudu ini seperti ini. Yang pertama, keluar sesuatu daripada satu di antara dua jalan daripada kemaluan dia. Tak kira lah keluar apa benda pun, keluar angin ke, keluar asap ke, keluar air ke, batu kau keluar, sakit tu, tapi membatalkan wudu. Nah, tengok ni, tengok nota kaki 12. Kecuali air mani, maka ia tidak membatalkan wudu tetapi mewajibkan mandi. Air mani juga suci hukumnya. Dalam fiqh kita mazhab Syafi'i, keluar mani tak batal wudu, dan air mani tidak dikira najis. Mana kalau air mani najis, berat tak berat kita? Berat. Takkanlah kita jadi daripada najis. Kita ni manusia, walaqad karramna bani Adam. Allah Ta'ala kata aku muliakan anak Adam. Tiba-tiba kita kata anak Adam ni mari daripada benda najis. La. Air mani tidak najis. Karena itulah kalau dia kena di kain ke apa, tak ada masalah. Kalau tak nak basuh pun tak apa, orang main kikis ya buang. Tapi kalau orang tengok apa pula pelik dia ni stepek sini mari masjid pula. Yang pentingnya dari segi hukum satu kes. Yang kedua, hilang akal disebabkan mabuk atau gila atau pitam atau tidur, kecuali kalau ia tidur dengan duduk tetap pada tempat duduknya. Contohnya orang duduk atas kerusi tidur, ambil wuduk naik atas kereta mengantuk tidur, tetap tak letak punggung kita atas kereta, tetap di masjid kita duduk tidur, itu tidak membatalkan wuduk. Kecuali dalam sebahagian daripada ulama Syafi'i, contohnya Al-Imamul Muzani, murid rapat Imam Syafi'i, dia kata tidur sendiri itu batal wudu. Tak kira lah tetap. Jadi kita ambil pandangan majoriti yang mengatakan tidur yang punggungnya tetap, dijangka tak akan keluar angin walaupun dia tidur, maka ketika itu tidak batal wudu. Tapi tidur tak, kalau duduk goyang, tidur bergoyang, duduk khusnuk tengah tidur, pusing sana pusing terangkat, taklah, itu lain. Jadi tidur yang ia duduk dengan tetap pada tempat duduknya, setengah kitab dia panggil tetap papan punggung. Punggung dia tu duduk atas tu, stabil, maka tidaklah batal wuduknya dengan syarat ia sedar akan cara duduknya itu. Manakala bergerak sikit, sedar lalu. Misalkan sapak tolak bergeboh, tak bangun lagi, lah itu tidur sungguh dah tu. Baik. Yang ketiga, bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan yang telah balik dan bukan mahramnya dengan tidak berlapik, maka batallah wuduknya. Tengok nota kaki nombor 13. Buka nota kaki 13. Ini ialah salah satu masalah khilafiyah, masalah yang berbeza pandangan ulama yang diketahui oleh umum. Alhamdulillah, hari ini masyarakat kita dah belajar banyak dah tentang isu ni. Menurut mazhab Syafi'i,
bersentuh kulit dengan laki-laki dengan perempuan seperti yang diterangkan di atas membatalkan wudu. Batal. Sentuh je kulit dengan kulit, batal lalu. Juga membatalkan wudunya pada mazhab Maliki dan Hambali jika bersentuhan itu menimbulkan nafsu berahi. Itu pandangan yang kedua. Tulis. Pandangan yang kedua, Maliki dengan Hambali tidak batal kalau setakat aksiden gitu, lah. Dia kena ada nafsu. Maknanya sentuh tu ada current, ada elektrik. Mari. Baru batal wudu. Jadi kita nak tahu ada elektrik tak elektrik, tuan yang sentuh sendirilah tahunya. Sebaliknya, ini mazhab yang ketiga. Menurut mazhab Hanafi, tidak membatalkan wudu sama ada menimbulkan nafsu berahi atau tidak, kecuali sampai peringkat kemuncak yang tinggi, barulah batal wudu. Jadi kita simpulkan di sini bahawa tiga mazhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, mazhab Hambali, tak batal wudu. Yang batal wudunya siapa? Mazhab Syafi'i saja batal wudu. Taib. Nak bincang ke nak pergi terus? Nak bincang sikit. Sebab isu ni isu yang agak orang panggil global, kan? Terutama sekali orang yang nak pergi umrah, orang nak pergi haji akan diajar tajuk ni supaya mereka dapat bertoleransi dan lebih terbuka. Kalau tidak, berat kita. Ada satu kes ni dalam kursus haji, dia cerita ada seorang pakcik ni, orang bagi kursus dia suruh ikut tiga mazhab tak batal wudu. Dia kata dia tak mahu. Dia ni mazhab Syafi'i daripada budak lagi sampai ke mati dah. Maknanya dia tak nak lah, dia nak suruh, nak kira batal juga wudu. Dia apa pergi? Dia tawaf masuk kali pertama, masuk je sentuh, pusing ambil wudu. 8 kali ambil wudu. 8 kali ambil. Tak sudah tawaf dia. Cukup 8 kali dia berletih dah lah. Doa. Tempat wudu jauh, pusing mari. Akhir kali dia kata apa? Kali yang ke-9 ni aku tak kira dah. Siapa dia langgar aku, kira laki-laki belaka. Mana boleh buat berkerah pedal lagu tu? Nah, ingat tak waktu orang berdebat kerah kepala dia panggil. Seorang ni kata burung, seorang ni kata kambing. Dia kata burung, kambing. Kambing mana terbang tu? Dia terbang pun dah kambing. Dia kata apa? Orang panggil kerah kepala lah gitu. Orang bagi tahu ini pandangan para ulama. Dia tak mahu akhir 9 kali yang ke-9 dia kata aku tak kira dah. Dia langgar aku hari ni semua laki-laki belaka. Langgar makcik perempuan laki-laki juga. Dah mana-mana sah lah tu. Dia buat dengan benda yang dia tidak yakin. Kita kena buat cara yakin baru jadi. Jadi saya nak yakinkan di sini, apa pandangan Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan sentuh je batal wudu. Pandangan dia je iaitulah hadis mana? Ayat Quran, au lamastumun nisa. Lamasa di sini dengan mana bersentuh. Sentuh batal. Tapi sentuh kat mana? Kulit dengan kulit. Kalau sentuh rambut tak batal. Contohnya suami nak keluar, sayang sangat ke isteri dia ni, macam mana nak sentuh dia? Sentuh kulit batal, pergi sentuh kepala dia, rambut dia. Ataupun sentuh kuku, mari nak salam sikit, Allah tangan je, boleh. Itu tak batal. Lepas ni mari dia salam apa dia kata, mari salam. Dia naknya apa ni? Basyarah. Itu pandangan daripada Al-Quranul Karim. Imam Syafi'i kata la masa di sini dengan mana sentuh. Kemudian dalam kata-kata Ibnu Umar kata qublatur rajuli imra'atahu wa jassuha bi yadihi minal mulamasah. Sentuh tu dikira mulamasah, terkira sentuh mana batal wudu. Itu pandangan Ibnu Umar. Tengok dalam nota kaki kita lagi. Sebenarnya berlainan pahaman dalam masalah ini bukan saja berlaku dalam kalangan alim ulama yang tersebut, tetapi juga berlaku dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi sendiri dan kalangan tabi'in, masing-masing menurut qadar yang dapat dicapai oleh pahamannya mengenai maksud ayat aula mastumun nisa.
ayat 6 surah Al-Maidah, dan hadis-hadis yang berhubung dengan masalah wudu itu. Demikian juga halnya masalah khilafiyah yang lain. Jadi 3 mazhab lain, di manakah hujah mereka? Tak ada kalau kita belajar sebelah kan. Jadi hujah dianya, yang pertama, mereka mengatakan tak batal wudu sentuh perempuan sekali setakat itu mujarrad lams, sentuh, iaitulah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, aku tidur depan Nabi duk solat, dia tidur depan. Rumah dia kecil, bukan macam rumah kita hari ni kan. Tandah rumah kita pun boleh jadi lebih luas daripada rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita orang kaya sekarang ni, alhamdulillah. Jadi kata Aisyah, kaki aku duduk depan kiblat dia. Bila Nabi nak sujud, dia tolak kaki ke tepi. Aku pun bengkokkan kaki aku. Satu. Yang ke satu malam, ini hadis yang pertama. Hadis satu malam lagi, Aisyah kata, aku mencari Nabi. Tengok tempat tidur tak ada. Cari, tak ada. Kan pergi rumah lain kan, biasalah orang isteri ramai. Aisyah pun cari dalam gelap, rumah tak ada lampu. Cari, dia tengok kaki Nabi sedang sujud. Maka Aisyah sentuh kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2. Yang ketiga, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak keluar pergi solat, dia cium Aisyah. Ini di antara dalil. Jadi dibahas panjang oleh ulama Syafi'i. Mereka mengatakan boleh jadi kaki Nabi ada stokin, boleh jadi Aisyah tidur dalam selimut, Nabi tolak kaki dia. Jadi kata ulama, bila semua ihtimal boleh jadi, maka tak boleh pakai. Kita pakai kepada asal berlaku sentuhan. Orang dalam rumah ni pakai stokin ke tidak? Tak. Itu satu. Isu sentuh Aisyah, Nabi kita cium dia, summa kharaja ila salah, mungkin ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawab ulama yang kedua, rombongan majoriti ini mengatakan tidak ada dalil menunjukkan kepada benda itu khusus. Kalau khusus Nabi sebut, ini khas untuk aku. Macam isu kahwin lebih daripada 4, hadza khassatan laka min dunil mu'minin, khas untuk Nabi, orang lain tak boleh pakai. Jadi kalau benda ni khusus, tentu Nabi kita ajar. Nabi kata orang lain jangan buat, ini aku saja boleh. Oleh kerana tidak ada, maka itulah hujah-hujah yang mengatakan tidak batal wuduk sentuh perempuan menurut majoriti ulama yang batalnya dalam fiqh mazhab Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi taala alal jami'. Jelas ke tidak? Alhamdulillah. Jadi masing-masing tengoklah. Bila nak pergi Mekah, buatlah benda tu. Ada orang tanya, kalau nak buat kat sini macam mana? Jangan duk huru-hara dalam masyarakat lah. Tengok duk pimpin tangan dengan suami dia, dia imam, naik-naik masjid, Allah Akbar, lari habis makmum dia. Imam solat tak ada wudu, menimbulkan fitnah. Jadi kita jangan timbul fitnah, jangan timbul masalah. Benda yang dalam afiah, dalam selamat sejahtera, jangan duduk kacau. Jangan tunjuk pula aku dah belajar fiqh 4 mazhab. Kau apa tahu? Allahu Akbar, sedap juga dia macam tu kat belakang ni. Gosok gini. Jangan gosok tangan, ini batal. Banyak dalam kitab fiqh kita ni benda-benda yang pelik-pelik dah. Masuk belakang. Ada satu teka-teki. Tok guru dia kata, dia belajar ni sentuh tapak tangan tak boleh, sentuh belakang tak batal. Dia tok guru dia pun test tengok. Batalkah tidak hukum seorang yang kencing buang air, kemudian dia sentuh dengan belakang tangan dia, maksud nak basuh? Batal? Batal ke tak? Tak. Ada kata tak, ada kata batal. Sebab apa? Sebab apa tak batal? Sebab sentuh belakang. Sebab kita tengok, kita ni bila belajar isu sentuh belakang tangan, jangan lari daripada pokok asal. Dia dah kencing, dah buang air, dia sentuh dengan apa sekali pun memang batal dah wuduk dia. Sebab ini dia panggil teka-teki fiqh. Jangan main. Teka-teki fiqh ni terperangkap kita kadang-kadang tak? Perangkap. Teka-teki fiqh. Baiklah. Tiap-tiap satu daripada 4 perkara tersebut dinamakan hadas kecil. Tulis satu lagi yang membatalkan wuduk juga. Yang kelima, iaitulah makan daging unta. Jangan terkejut. Mari mana pula ustaz ni, saya belajar fiqh daripada kecil, tak ada makan daging unta batal wuduk. Naam, sahih. Kenapa saya nak timbulkan isu ni? Sebab ramai jemaah hari ni pergi umrah.
Betul? Pergi haji, sampai sana kita punya guide duk kempen. Kita akan makan pergi susu unta hari ni. Siapa dia makan susu unta batal wudu, berkelahi kita. Aku belajar daripada budak lagi tak batal, tiba-tiba kau batal buat mana? Jawab dia nya, yang batal wudu makan daging unta ini mazhab Hambali. Jangan kelahi lah. Nak ambil wudu ambil, tak nak ambil sudah. Tapi saya nak bagi tahu ilmu. Mazhab Hambali batal wudu makan daging unta. Mana dalil? Kita kena tanya dalil. Dalil dianya iaitulah ketika Nabi SAW ditanya. Sahabat mari tanya, ya Rasulullah, ana tawaddau min luhumil ghanam, kami kena ambil wudu ke tidak kalau makan kambing? Nabi kata, insyik, kalau nak ambil wudu ambil, tak nak ambil tak apa. Mari soalan yang kedua, ana tawaddau min luhumil ibil, adakah kita kena ambil wudu kalau makan daging unta? Nabi kata, na'am tawadda. Nabi kata, ya, kena ambil wudu. Ada beza tak ada beza? Ada beza. Dua-duanya daging. Ini daging lembu, daging rusa, daging kambing. Ini daging unta. Apa yang bezanya? Jawab dia, yang membezakannya nas syarak. Nabi kata, na'am tawadda. Baik. Kenapa mazhab Syafi'i tak ambil hadis ni? Imam Syafi'i rahimahullah, ulama hadis, disebut dalam gelaran dia Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Takkanlah pembela sunnah tak beramal dengan sunnah. Ini kita jangan. Ni kadang-kadang kita ni, saya ni orang sunnah ni. Orang sunnah baru belajar 2-3 hadis. Orang sunnah dah. Imam Syafi'i Nasirus Sunnah, dia tak ambil hadis ni. Kenapa? Yang tengok. Sebab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia ambil hadis ni dicatukan dengan satu hadis lain. Ada lagi satu hadis, Nabi kita tarakal wudu mimma masatinar, Nabi kita meninggalkan wudu daripada perkara-perkara yang telah dimasak dengan api. Orang makan daging unta ni masak kan makan mentah. Kita bukannya orang Jepun makan mentah ya tak? Buat Jepun mentah belaka dia. Udah daging apa makan. Baik. Maka oleh kerana daging unta tadi dia telah dimasak, bermakna daging itu telah disentuh oleh api. Oleh kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tarakal wudu, tinggal wudu daripada perkara ini, maka kita tak mengatakan makan daging unta itu batal wudu. Jelas ke tak jelas? Itu dia panggil fiqh perbandingan mazhab. Barulah kita sedar bagaimana ulama ni tolak hadis. Bukan tolak, tidak menerima hadis itu. Sama ada dia tak yakin dengan kesahihan hadis, ataupun ada illah, ada sebab lain. Jadi dalam isu ni dia ambil satu hadis lain, dia mengatakan Nabi kita tak ambil wudu daripada makan benda yang telah disentuh oleh api. Jadi alhamdulillah. Jadi dalam mazhab Hambali kekal dengan apa ni, dengan keaslian hadis ini, tidak jadi masalah. Kalau kita ambil wudu, itu yang terbaik, keluar daripada khilaf, terbaik. Bila sebut cerita apa ni, daging unta ni, teringat minggu lepas ana pergi ke Dubai. Sampai dekat airport, besar gambar unta. Uish, kata unta apa kemah dalam airport ni, gambar je. Pergi tengok, rupanya dia buat coklat daripada susu unta. Saya pernah makan dah? Tak lagi? Kita kena pergi lah, pergi ke negara Arab, ke Dubai, cari dia punya coklat susu unta. Mahal, besar ni tu RM2.5 hak lain, hak dia ni 30 dinar. Kata patahlah, duduk kelentung kita dengan susu unta, akhir kali mahal punya bayaran. So, makan dan serap. Jadi kalau makan susu unta, coklat tu, kena ambil wuduk, talik wuduk ikut mazhab Hambali. Ke makan dagingnya, makan. Jadi dalam fiqh Hambali kata semua benda yang kait dengan unta tu terkena belaka. Tali suai kecil unta kita bincang lain lah. Habislah. Tamatlah kita perbincangan tentang perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Kita akan pergi lagi sikit. Perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil. Orang yang sudah hadas kecil, yang tak ada wuduk, apa yang haram bagi dia? Dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dinyatakan mengenai perkara-perkara yang haram dilakukan oleh orang-orang yang berhadas kecil. Kesimpulannya, jadi banyaklah kesimpulan dia, kita ambil yang simpul saja, iaitu menurut huraian ulama seperti berikut.
seperti berikut. Yang pertama, sembahyang fardu dan sunat. Jadi orang yang tak ada wudu, haram bagi dia solat fardu ke solat sunat. Tak boleh. Tak boleh solat. Nanti ada jemaah tanya nanti, solat hormat waktu lagu mana? Kan kita hari ni telah diajar oleh sebahagian penceramah kita ni, kena solat hormat waktu. Kan? Ada belajar dah? Tak. Kalau tak mau ajar, belajar. Bila solat hormat waktu nak guna? Sekarang ni telah diperguna cara meluas solat hormat waktu ni. Dia berjalan tengok, jam. Tak boleh nak sampai dah. Dah nak maghrib dah. Allahu Akbar. Mai atas kereta. Berhenti dekat jam tu. Allahu Akbar. Tak ada wudu, tak ada tayamum. Dikira hormat waktu. Nanti balik rumah, qada. Solat hormat waktu ni kena qada. Orang duduk atas kapal terbang pun sama juga. Macam tu. Jadi kita mengatakan solat hormat waktu ni ada dawabit, ada syarat-syarat yang cukup ketat. Jangan sewenang-wenangnya dipergunakan. Nantilah kita bincang tajuk khas tentang solat hormat waktu dalam bab dia. Baik. Tak boleh kita solat fardu dan sunat bagi orang yang tidak ada wudu. Sujud tilawah, yakni sujud kerana membaca ayat-ayat sajadah dalam Quran. Bila sampai pada ayat sajadah, kita sujud. Kita tengah baca Quran, tak ada wudu, boleh sujud tak boleh sujud? Dalam kitab fiqh kita ni Syafi'i tak boleh. Sama juga, kita duduk diam, dia relax, tiba-tiba orang telefon bunyi kering, anak kata, mak, abah, alhamdulillah saya telah dapat keputusan yang baik, 20A dapat. Contoh, macam mana nak buat? Pergi ambil wuduk dulu baru sujud, terus Allahu Akbar. Dalam kitab kita, dalam kitab fiqh Syafi'i, tak boleh. Sujud syukur dengan sujud tilawah mesti kena ada wudu. Bila ada wudu, kena tutup aurat ke tak tutup aurat, timbul lagi masalah. Jadi panjangnya cerita dia. Jadi dalam fiqh, dalam kitab kita ni, itu satu pandangan. Pandangan yang lain pula saya cuba nak cerita sini supaya jemaah kita lebih luas perbincangannya, bahawa sujud syukur iaitulah satu sujud yang memang disyariatkan, dan bukan sujud syukur setiap hari. Bila mari benda yang mustajidah, benda yang baru. Kalau nak kira kita ni nikmat, tiap-tiap hari kita dapat nikmat, kan? Celek berhenti mata boleh bergerak lagi, itu nikmat sihat, sujud syukur. Bukan sujud syukur gitu, kena sembahyang sunat duha, tanda syukur. Tapi sujud syukur ini bila dia datang dalam keadaan apa? Dalam keadaan perkara baru, permohonan yang kita nak minta dapat surat mari, kerik buka tengok awak telah diluluskan permohonan awak, sujud syukur selalu. Itu dia panggil begitu naknya. Dan kalau kita duduk di mana, di pejabat kita ke, di pasar ke, kalau tempat itu sesuai, sujud. Dia nak sujud syukur ni bila dengar terus sujud. Tapi kalau kata tak apalah, nanti balik rumah malam ni aku sujud, jadi itu dikira qada sujud syukur. Sujud syukur ni sekarang, bila dengar aja terus sujud. Itu yang mana sujud syukur. Allahu Akbar. Jadi dalam kitab kita ni, di antara salah satu daripada Imam Asy-Syaukani contohnya, dia kata apa? Al-muradu an-ni'am al-mutajaddidah. Naknya nikmat-nikmat yang barulah kita kata sujud syukur ini dilakukan pada ketika itu. Jadi ada setengah pandangan ulama mengatakan sujud syukur ini tidak perlu kepada, dia bukan salat. Sujud syukur sujud saja, Allahu Akbar, terus dia pergi sujud. Jadi tak perlu kepada wuduk, tak perlu kepada tutup aurat, kerana bila kita dengar terus kita lakukan perkara itu. Tapi dalam kitab kita, kitab fiqh ni, tuan-tuan tengok dalam kitab fiqh Syafi'i itu lebih baiklah kalau kita ada ambil wuduk sujud, lebih baik. Tapi jangan tunggu sampai malam nanti. Kalau tunggu malam nanti, itu dia panggil sudah dikira qada dah. Sudah dikira qada sujud syukur. Kalaulah tak dapat kita buat, contohnya kita duduk di tengah jalan, tak sesuai nak sujud sini, tengah dalam kedai ikan, sujud situ, habislah kita dah. Jadi akhir kita nak buat apa? Bolehlah kita pergi sujud selepas daripada itu.
Dalam kitab fiqh Syafi'i dia panggil Hasyiah Qalyubi. Hasyiah Qalyubi kata apa? Idza busyiral insanu bima yasurruhu. Kalau orang ni diberi khabar gembira yang memang menyukakan dia, ataupun dia dapat nikmat, tahu dah, oh dapat beres, tak sujud selalu. Walam ya'ti lahu uzrun fi tarkis sujud. Tak ada keuzuran dia tak sujud, saja rehat-rehat je. Faqad zakara ba'du ahli ilmi annahu la yushra' lahu qada'un hadha sujud ba'da zalik. Jadi tak payah lagi dia qada sujud kerana dia tak buat selalu ketika itu. Ini kefahaman yang silap kita bila kita dengar sujud syukur, nanti ya. Kadang-kadang 3 hari lepas tu baru sujud syukur. Lah, itu qada yang sudah luar daripada waktu dia. Kena jelas. Cuma khilaf di antara fiqh Syafi'i dengan mazhab lain yang mengatakan sujud syukur ni tak perlu pada wuduk dan tidak perlu pada dengar aja terus sujud. Wallahu alam. Baik, perkara yang pertama. Yang kedua, tawaf mengelilingi Kaabah. Ini jelaslah pandangan majoriti ulama, tawaf ini wajib, syarat dia kena ada wuduk. Yang ketiga, menyentuh kitab suci Al-Quranul Karim. Nak sentuh Quran, macam mana kita nak sentuh Quran? Kena ada taharah ke tidak? Jawab dia, majoriti ulama mengatakan sentuh Quran kena ada wuduk. Hari ni alhamdulillah lah, dengan ada alat-alat baru ni, tak timbul dah masalah saya tak boleh baca Quran sebab tak ada wuduk. Timbul lagi masalah? Tak timbul. Yang timbul masalahnya, saya tak sempat baca Quran sebab terlalu sibuk. Itu yang timbul. Sebab bila kita bawa telefon ada Quran tak? Ada Quran. Kena ada wuduk ke nak pegang Quran? Ini timbul soalan. Dulu kita bincang dah sekarang, ke dekat lain tempat. Nak buka Quran dalam kena ada wuduk? Tak ada wuduk sebab kita bukan bawa Quran, kita bawa telefon. Sama juga nanti orang tanya soalan, boleh tak boleh kita bawa telefon masuk tandas? Saya kata kalau saya duduk kat tandas tu tak boleh bawa, tinggal je kat luar tu, saya jaga. Kalau tinggal hak ni luar kak, jawab dia nya Assalamualaikum lah kita dah. Ramai penunggu-penunggu, tak payah jadi jaga dah. Jaga hak 50 sen tak payah, awak balik saya dulu jaga. Sebab mari telefon ke tinggal kat dia ambil. Nak kata apa? Jawabnya, tidak menjadi kesalahan kita pegang alat ini sebab kita bukan pegang Quran, kita pegang telefon. Kita bukan bawa masuk Quran dalam tandas, kita bawa masuk handphone kita ni, kan? Dia kata ada Quran. Cuba belah tengok, ada Quran ni? Kalau kita belah, ada Quran? Tak ada. Oh, dia kata ada Quran. Baik. Awak sendiri tak ada masuk tandas. Dalilnya, kita ni ada Quran, tak ada Quran dalam tubuh kita. Habis macam nak masuk tandas? Dekat masuk tandas keluar dulu. Fatihah, tubik duduk tepi. Macam mana kita nak? Tak, mana ada. Alhamdulillah, itu perbahasan yang simple, tapi itulah keadaannya. Jadi tak jadi halangan. Cuma kalaulah dia tu screen dia duduk di Quran, tutuplah. Kan ada kan bila kita baca Quran ada screen ni Quran kan. Nanti kita tutup di situ. Tudung dia jadi gelap macam ni, hilanglah mahzur insya-Allah. Jadi menyentuh kitab suci Al-Quran, majoriti ulama mengatakan sentuh Al-Quran itu tak boleh sentuh kecuali orang yang ada wudu. Alhamdulillah. Yang ketiga, yang keempat, mengangkat kitab suci Al-Quran. Kalau tak ada wudu tak boleh angkat Quran. Kalau nak angkat juga angkat dengan berlapik dengan benda lain. Mungkin akan jemaah akan tanya, ada pandangan orang tu orang ni. Saya tahu semua pandangan-pandangan ada, tapi ini yang terbaik untuk kita amalkan kerana lebih menghormati Al-Quranul Karim. Ada pandangan, saya mengatakan semua tajuk-tajuk ni ada pandangan. Kalau saya nak bahas satu-satu memang sangat panjang, kita pun tak nak panjangkan cerita. Kanak-kanak diharuskan mengangkat dan membawa kitab suci untuk belajar dengan tidak berwudu. Jadi kalau budak-budak nak sampai wudu, akhir kali dia main. Bila dia main ni tak baca Quran lah dia. Baik, itu di antara beberapa perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil. Orang hadas kecil, ini benda yang tak boleh buat. Tamatlah kita perbincangan kepada perkara-perkara yang makruh semasa mengambil wudu. Apa dia yang makruh dalam wudu ni? Perkara-perkara yang makruh semasa mengambil wudu, menurut huraian ulama, di antara perkara makruh semasa mengambil wudu ialah mencurah air dengan berlebih-lebihan.
Kita ni dilarang daripada guna banyak air walaupun di tepi sungai yang mengalir. Makruh, sebab kita diajar supaya ambil wuduk berpada dengan air yang dikehendaki saja. Oh, saya di tepi sungai, betul. Sekarang petang nanti awak pergi tak ada sungai, macam nak ambil wuduk, tak pandai ada kita, sebab kita dah biasa dengan air banyak. Jadi kalau boleh ambil sebotol ni cukup dah ambil wuduk. Oi, tak cukup ni baru basuh muka, baru komo-komo baru ni. Itu cara, itu mazhab kita. Mazhab kita orang Melayu yang boros dengan air ni. Itu makruh perbuatan. Meninggalkan berkomor-komor dan istinsyak, bersih hidung. Ini makruh. Berkomor ni kena buat. Paling tidak pun hilangkan bau mulut. Kita nak bermunajat dengan Allah lepas pada itu. Dan melebihi daripada 3 kali, lebih ke basuh 4 kali, 5 kali, itu semua makruh. Atau menguranginya, tempat yang basuh 3 kita basuh 1 je tanpa uzur lah. Ini perbuatan makruh, benda-benda yang tak baik. Banyak lagi lah dalam kitab-kitab lain yang menyebut tentang perkara-perkara yang makruh. Contohnya duduk bercakap ketika kita ambil wuduk dan sebagainya. Cakap benda-benda yang tidak ada masalah. Kalau kita bercakap dengan masalah, tak jadi masalah lah. Orang tanya kita, kita jawab. Ni tidak ni, duk buah pula dah. Habis. Cara mengambil wuduk yang sempurna. Baik, kita nak simpulkan apa yang kita belajar tadi. Apakah cara nak ambil wuduk dengan cara yang sempurna? Berdasarkan hadis yang ke-32. Hadis mana? Hadis Humran, hadis Osman tadi. Lengkap tak lengkap hadis tu? Lengkap. Dan juga hadis-hadis yang lain, alim ulama kita menerangkan bahawa cara mengambil wuduk yang sempurna adalah seperti berikut. Yang pertama adalah membasuh kedua tapak tangannya sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian ulama kata kita nak basuh tangan tu kita niat dah, niat nak wuduk dah, niat dalam hati kita. Sebab ini semua perbuatan-perbuatan sunat dalam amalan wuduk. Kemudian berkomo-komo 3 kali dan membersihkan hidung dengan masukkan air ke dalamnya serta menghembuskannya. Keluarkan balik air itu 3 kali. Macam mana cara nak buat? Di sini ada cara. Sama ada kita ambil satu-satu komo hidung, ataupun terus buat gini air, komo masuk dalam mulut, terus ke hidung. Lepas balik ni kena berlatih lah. Ni pergi ke komo, masuk dalam hidung. Dia boleh serentak. Pasal tu air pengguna, kalau satu komo, angkat pula cebok, yang lain pula hidung. Jadi berapa kali cebok? 6 kali. 3 mulut, 3 hidung. Ini satu je, satu masuk terus. Bukan nak banyak pun. Untuk komo-komo je masuk dalam hidung. Kalau banyak-banyak lemah lah dia je. Nah, jawab dia ambulan juga mari ambil. Lemah ambil wuduk pula dah. Mana tu kita tak suruh lemah ambil wuduk, kita suruh hilangkan kotoran dalam hidung itu. Yang ada tempat-tempat syaitan ni suka tidur di tempat-tempat yang macam tu. Syaitan. Kemudian membasuh muka sambil berniat mengambil wuduk. Jadi dalam fiqh Syafi'i dia ajar niat itu serentak. Basuh muka dengan niat. Tempat berniat ialah dalam hati. Niat kita dalam hati, aku ambil wuduk, selesai masalah. Boleh juga niat itu dilafazkan dengan mulut, terutama bagi orang yang baru belajar. Jadi syekh kita kata, kalau orang baru belajar buatlah dengan mulut. Kalau orang yang dah pandai macam kita ni, tak payah lagi duk main nawaitul wuduk, tak perlu. Niat dalam hati, aku ambil wuduk, khalas, intah. Sudah cukup madai dah. Kerana mahallun niyyah al-qalbu. Sepakat ulama mengatakan tempat niat itu. Imam Nawawi telah hurai panjang dalam isu ni. Dia kata tempat niat di hati, bukan niat di mulut. Mulut tu kata saja, hati tu yang nak. Kalau tak kata dengan mulut tak ada masalah. Tapi kalau kata dengan mulut 4 kali, hati tak kata, tak sah. Jadi kita ambil yang ori dia, yang asli dia, niat di mana? Di hati. Contoh niat di sini, nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala, saja aku bersuci dari hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Macam-macam lah niat ni. Nawaitu raf'al listibahatis salah, saja aku ambil wuduk untuk mengharukan solat. Panjang. Kita niat berwuduk, niat angkat hadas, cukup itu. Yang simple, yang mudah ya. Jangan sampai peringkat kita pergi kepada was-was, terlalu nak detail sangat, akhir sekali
kita terjebak kepada was-was, itu bahaya. Was-was ni memang satu benda yang bukan main-main lah, benda yang agak berat. Cara membasuh muka 3 kali, mulai daripada bahagian atas meliputi seluruh bulatan mukanya hingga ke bawah dagu, termasuk membersihkan kelopak matanya. Jadi ambil daripada atas ni turun bawah gitu. Orang tak naik ke bawah ke atas ke bawah, barulah kotoran itu turun serentak. Bagi perempuan pula adalah terlebih dahulu menghilangkan, apa dia kata, hilang apa tu? Muslimat ni apa dia kata? Pentas. Apa benda pentas ni? Tulisan Jawi dia pantis. Kita tak aja pakar benda ni, tak tahu saya. Pantis maksud apa? Celak-celak ni. Kena hilang pantis dulu di kening dia tu. Lipstick di bibir, merah-merah tu basuh dulu. Dan lain-lain yang boleh mengubah warna air, kerana dia akan beri kesan kepada air. Basuh. Kemudian membasuh tangan kanan daripada hujung jari meliputi siku dan bahagian atasnya 3 kali. Ingat, cara nak basuh tangan yang betul bukan ikut pahit, ikut kita. Kita sekali ikut pahit dulu gini, kita basuh sini, turun bawah lah, khata. Yang betulnya kena basuh daripada gini, angkat tangan macam ni, basuh turun sampai sini. Itu yang betul. Dan pandangan ini telah disokong oleh ahli-ahli perubatan. Doktor-doktor pakar bedah, ada doktor sini. Doktor diarah supaya basuh tangan gini ke gini. Ini kena angkat gini. Sama juga kita ambil wuduk, kita kena letak gitu, basuh turun ke bawah. Ini dipanggil cara berwuduk yang betul. Kita ni tak, kita ikut pahit rendah kat macam kita. Orang masjid pun kena pekoh juga, pekoh wuduk ni. Kena tinggikan sikit dan kecilkan kadar keluar air. Kalau air tu lagi besar, dia buka habis sembuh habis air. Jiran-jirannya sebelah kat dia. Lepas tu kita duduk kelai situ lah. Ada was-was pula kat harga besar situ. Kemudian membasuh tangan kiri seperti itu juga. Jadi buat. Kemudian menyapu kepala, tak usah sedikit, tak garisan di bawah sedikit, menyapu seluruh kepala. Ini yang sunnah kita belajar kan tadi. Sunnah dalam fiqh Syafi'i, dalam hadis Uthman dan hadis-hadis lain, semuanya menunjukkan bahawa sunnah kepala ni sapu sikit ke sapu semua. Tapi masyarakat kita ni, dia belajar wuduk tu dengan cara ni yang duk mandi tepi kolam tu. Kena. Kalau orang Kelantan dia panggil tuyuk. Tahu tuyuk? Pepatung. Tahu pepatung? Macam mana dia mandi? Pepatung. Dia ujung ya tek sikit. Kita macam tu juga. Dia angkat kepiah sikit, ambil air sini. Sah dah tu. Aku belajar ada 3 orang rambut kan. Naam, kita tak kata tak sah, tapi adakah itu sunnah? Sebab Nabi SAW dalam bab wudu ini ajar kepada kita basuh seluruhnya. Kenapa? Saya nak surai di sini. Tadi kita dah sebut di antara hikmah mengapa 4 anggota ini diarahkan basuh. Muka, tangan, kaki basuh, kepala sapu. Sebab 3 anggota ni bekerja secara direct. Tangan pegang, muka duk tengok orang, duk jemik orang, duk keling ke orang, tak? Duk kenyit mata ke orang. Macam-macam orang dia buat dengan muka, dengan mulut dia bercakap satu pasal. Maka mu ni, oleh kerana gedebel belakang ni, anggota-anggota ni kena basuh. Kepala pagi-pagi duk hatuk orang, ada. Keluar masuk jabat orang, bagi sikit, ada. Tak guna kepala cara direct, tapi kepala ni lah tempat indirect. Dia yang bekerja merancang, nak buat benda baik ke, nak buat benda tak baik ke, nak kacau orang ke, nak rompok orang ke. Jadi duduk di mana? Duduk di kepala. Dia panggil mastermind kepala. Oleh kerana mu ni kepala, mu tak buat kerja sendiri, maka cukuplah kita sapu je kawak. Tapi sapu tu janganlah buat colek gininya. Kena sapu seluruhnya. Sebab kepala ni bila dia berfikir, kalau komputer kita ni dia panggil CPU kan, yang duduk bekerja crank tu, kuat kerja dia, panah dia tak. Jadi bila kita dah kerja setengah hari dah, daripada subuh tadi sampai ke zuhur,
bekerja, duk fikir kepala ni, patutlah waktu zuhur kita basuh, kita sapu, sejukkan dia, barulah dia tenang. Bila kepala dah sejuk, masuk waktu solat, Allahu Akbar, tenang tak tenang? Tenang. Ini dipanggil hikmah. Hikmah kenapa kepala itu disapu seluruhnya. Satu lagi, kalau kepala kena basuh agak-agak kita, berapa kali mandi satu hari? Basah habis ni. Allah Ta'ala maha kaya, maha hikmah, dia sangat tinggi darjah. Dia kata kepala ni tidak digunakan sebagai alat khas untuk buat apa-apa. Dia hanya perancang. Maka kepalamu aku sapu je kamu. Jadi kalau basuh, mandi kita kan, sapu. Dan ingat hikmah kenapa sapu seluruh kepala, biar kepala ni sejuk, dia tak mikir pelik-pelik. Waktu tu kita nak salat dalam keadaan khusyuk, insya-Allah. Tanda situ, itu hikmah kepala. Jadi tulis sedikit kepala tak mau. Ini tajuk dia, cara mengambil wuduk yang sempurna. Kenapa nak sikit kepala? Jawabnya sapu seluruh kepala. Minta maaf lah. Kita bukan komen masalah kita, tapi kita nak sebut tentang yang sunnah. Lebih afdal seluruh kepalanya. Dia sebut lebih afdal. Jadi kita nak afdal terus 3 kali. Ada kata 3 kali, hadis Uthman kata sekali je kepala. Kemudian menyapu kedua telinga, luar dan dalamnya 3 kali. Selepas itu menyapu tengkuk dan lehernya 3 kali. Letak kurungan di situ. Tengkuk dengan lehernya tidak ada mana-mana riwayat yang menyebut sedemikian. Jadi kita kata cukuplah setakat menyapu seluruh kepala dan telinga. Stop gitu. Adapun menyapu tengkuk dan leher, tidak ada riwayat yang disebut yang sahih Nabi kita suruh sapu tengkuk, sapu telinga. Tak ada. Sapu tengkuk bagaimana? Hak anggota wuduk hanya di muka, bukan di tengkuk. Bukan di tengkuk dan bukan di leher. Tapi dalam fiqh mazhab Hanafi ada. Waktu anak pergi melawat ke negara China, kita pergi melawat ke sekolah-sekolah dia, sekolah-sekolah Islam dia, memang gambar besar-besar, sapu kepala, lepas tu tangan tu duduk tekuk sini. Orang kata ada, dia dah kezek dah. Itu cuma kita katakan tanda kat kitab kita ni, menyapu tengkuk dengan leher tidak ada riwayat yang sahih mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaiknya tak perlulah kita buat yang warid daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membasuh kaki kanan daripada hujung jari meliputi buku lali dan bahagian atasnya 3 kali. Kemudian membasuh kaki kiri seperti itu juga, termasuklah celah-celah jari kedua-dua kaki. Tamatlah kita dalam bab wuduk. Perbincangannya akhir sekali. Selesai kita daripada wuduk, apa kita nak buat? Disunatkan membaca doa selepas mengambil wuduk. Ini jangan terlupa. Jangan terlupa, jangan tertinggal, kerana ini penting. Lepas doa ni sangat penting. Lepas ambil wuduk ni, doa yang sangat besar kelebihannya, seperti yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis berikut. Yang hadis Nabi kata apa ni? An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, man ma minkum min ahadin yatawadda fayusbighul wudu' thumma yaqul, ikut tulis tak dalam kurungan sini, thumma yaqul tu tak dalam kurungan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikut kata situ, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tutup kurungan, jangan salah baca doa lebih pula. Setakat tu ya bacaannya. Illa futihat lahu abwabul jannati samaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Tengok kelebihan hadis ni kata apa? Daripada Sayyidina Umar katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana orang di antara kamu yang mengambil wuduk, dia ambil wuduk lalu dia sempurnakan wuduknya, sudah ambil wuduk sempurna baik molek, apa kita jawab? Kemudian ia mengucap dan berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa jadi? Melainkan
dibukakan baginya semua pintu-pintu syurga yang 8 untuk ia masuk daripada pintu mana yang ia suka. Besar ke tidak kelebihan ni? Hadis sahih dalam Muslim. Nabi kita bagi tawaran, offer yang begitu besar. Kita nak ke tak nak? Tak tahu lagi. Kalau cakap jawab dengan mulut, jawab dah. Tapi lepas wuduk tadi baca ke tak baca? Alhamdulillah kalau sudah baca. Kalau tak baca lagi maknanya tak nak lah tu. Kita ni tak usah cakap banyak. Bila orang baca hadis-hadis fadail, kelebihan solat sunat ke, puasa sunat ke, apa benda-benda yang sunat yang kita baca, zikir-zikir yang maksur ini ke, kita kata aku nak ke tak nak, jawabnya tengoklah. Kalau awak buat tu nak, kalau awak tak buat tak nak. Tak berdosa ustaz benda sunat, betul, tapi rugi. Jangan bukan semua kira dosa saja, rugi pahala offer tawaran yang begini besar. Nabi kata futihat lahu abwabul jannati samaniyatu ay yadkhulu min ayyiha sya. 8 pintu syurga dibuka. Nabi kata masuklah mana-mana pintu yang kamu nak. Ini kelebihan yang besar. Hadis dalam Muslim, berdasarkan hadis yang tersebut dan juga hadis-hadis yang lain, alim ulama menerangkan bahawa doa yang disunatkan membacanya selepas mengambil wudu adalah seperti berikut. Doa tanya ni. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini panjang doa ni. Jadi doa ni kalau nak tengok semuanya ada dalam riwayat-riwayat yang sahih daripada ulama-ulama hadis. Jadi dalam kitab kita ni tak sebut riwayat dah, dia ambil doa ya. Jadi kita ambil lah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa yang akhir tu ingat tak ingat? Doa apa tu? Doa apa yang akhir tu? Kafaratu al-majlis. Ingatlah kan kafaratul majlis. Jadi di sini kafaratul majlis dan boleh juga dibaca selepas wudu. Ya, jangan tukar tempat kita ni. Kadang-kadang ada doa yang dibaca 2-3 tempat. Macam doa apa ni, doa pagi petang tu. Kan? Sekali lagi Sayyidina Abu Bakar minta Nabi ajar doa sebelum, jadi doa sebelum tidur. Jadi adalah 2-3 tempat. Tidak kata salah tempat ni. Tak salah. Sini dan sana. Boleh dua-dua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tengok tajuk dia punya makna terjemahan dia. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah hamba-Nya dan pesuruh-Nya. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku dari orang-orang yang baik, banyak bertaubat, dan jadikanlah aku dari orang-orang yang bersuci bersih zahir dan batin, serta jadikanlah aku daripada hamba-hamba-Mu yang saleh. Maha sucilah Engkau ya Tuhan, ya Tuhanku, dengan segala pujian yang layak bagimu. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Engkau lah sahaja. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Jadi para ulama ketika menceritakan isu ini mengatakan bahawa kenapa lepas kita berwudu kita doa ni, waj'alni minal mutatahhirin. Lies. Ya. Tanda situ. Jawab dianya, Allah Ta'ala nak supaya kita ni zahir, tahir, bersih zahirnya, batinnya. Yang zahir sesat dah. Sesat dah tadi. Sesat dah kan. Dengan komo-komonya, dengan masuk air dalam hidungnya, dengan masuk mukanya, sapu kepala, basuh kaki. Itu zahir. Yang batinnya mana? Ni. Ya Allah, jadikan aku ni orang yang bertaubat, jadikan aku ni orang yang bersuci, jadikan aku ini daripada orang yang saleh. Ini mengakui, mentajdid syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini semua tajdidus syahadah, yakni kita nak bersihkan jiwa kita yang batin sebagaimana kita baru je selesai membersihkan jiwa yang anggota yang zahir. Jadi jangan anggap benda ni kecil.
Sebab apa? Kerana kaitan dua tu sangat besar. Kaitan di antara yang zahir dengan yang batin sangat jelas. Sama juga bila kita nak solat. Solat tu batin ke zahir? Khusyuk dalam hati kan. Tapi sebelum daripada masuk solat, wa idza qumtum ila shalah faghsilu. Sebelum kamu solat, kamu kena diminta supaya basuh anggota dulu. Untuk apa? Nak menunjukkan bahawa kalau nak bersih yang batin, bersih yang zahir dulu. Yang kita bimbang hari ni, kita bersih yang zahir, baju cantik, kupiah comel, jubah lawa, tapi batinnya bergelumang dengan mungkar dan maksiat. Ini yang kita takut. Kalau kata di para ulama, di antara perkara yang menghalang hati kita menjadi qalbun salim, hati yang sejahtera, kerana dihalang oleh 3 halangan yang besar dalam jiwa kita. Yang pertama kibir, sifat takabur. Yang kedua al-hirsu ala dunia, sangat loba, sangat tamak pada dunia. Itu di antara sombong, tamak pada dunia dan hasad kepada orang. Ini masalah. 3 penyakit besar yang menghalang kita daripada qalbun salim. Sebab halangan, lorong halangan pula, dia masuk juga melalui syubhat. Dia masuk juga melalui syahwat. Itu syubhat ni lorong-lorong yang masuk melalui pemikiran akidah. Syahwat nafsu sendiri. Ini lorong yang akan memusnahkan seorang itu. Karena itulah kebersihan kita dalam solat ini Allah SWT ajar kepada kita supaya bersih zahir dan batin. Itu masalah ambil wudu. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam perkara bab mandi, hal mandi wajib. Banyak lagi lah perkara-perkara lain yang ada kaitan dalam masalah ini, iaitulah masalah sapu atau khuf, masalah lain-lain kita akan bincang. Sallallahu wasallam wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam tajuk bab mandi, dalam jalsah kita yang akan datang.